Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Din dalam kelas PPU. Jadi Alhamdulillah pada lesson yang pertama kita telah membincangkan berkenaan definisi projek dan juga pengurusan projek. Seterusnya kita juga telah membezakan apa itu operasi dan juga projek. Pada lesson yang kedua pada seterusnya ini kita akan membincangkan berkenaan dengan kitar hayat projek dan juga stakeholder. Siapakah dia itu dikatakan sebagai stakeholder. Semoga presentation pada kali ini dapat memberikan pemahaman kepada pelajar. Okay. Jadi kitar hayat projek ini terdapat 5 lah. Okey, macam mana kita nak tahu projek ini ada hayatnya tu. Okey, dia mestilah ada permulaan dan juga ada penamatan. Okey, tapi sebelum nak mula dan penamatan tu dia ada ketiga proses ni yang harus pihak pengurus projek ni fahamlah, iaitu permulaan, perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan kawalan dan juga penamatan. Okey, apa yang dikatakan dengan permulaan? Peringkat permulaan ni merupakan satu peringkat yang penting di mana peringkat permulaan inilah terdapat pelbagai kajian kemungkinan akan dilaksanakan. Kat situ jugalah cadangan konsep ataupun proposal, konsep kerja projek yang kita nak hasilkan dan juga dalam kita menentukan atau kita nak mendapatkan kelulusan terutamanya dari segi kos bagi kita nak melaksanakan sesuatu projek. Selain daripada itu juga untuk proses perancangan sebagai orang yang bertanggungjawab dalam menyilia ataupun sebagai pengurus projek lah. Okey, kita haruslah membuat satu perancangan yang teliti berdasarkan keperluan projek. Maksud dia satu pengurus projek tersebut harus meneliti bagaimana dia nak gunakan sumber-sumber yang ada berdasarkan skop kerja yang sesuai, masa, kos, kualiti dan risiko yang bakal dihadapi oleh pasukannya. Okey, jadi kesannya kalau tak ada perancangan yang baik, dia tidak menitik beratkan balance antara skop, masa, kos, kualiti dan risiko tadi, dia akan mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan projek tersebut. Of course lah, memberikan satu persepsi yang negatif kepada syarikat tersebut. Okay, bagi kawalan merupakan satu perkara yang penting lah, di mana kawalan ni dia ni adalah satu dalam kita nak melaksanakan projek tersebut, pihak yang menjalankan projek ini haruslah mematuhi segala aspek perundangan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan daripada pihak-pihak yang berkepentingan, contoh daripada AP, EPU, pekeliling daripada PBT, daripada JKR. Kalau dari segi elektrikal ni mesti mengikut peraturan daripada Suruhanjaya Tenaga dan sebagainya. Jadi perkara-perkara pemantauan ini haruslah dititik beratkan supaya projek ini tidak berisiko tinggi lah. Dan bila projek ini tidak berisiko tinggi, dia akan menemui kegagalan pada hujungnya. Okay, kalau nak selamatkan projek ini, dia akan mengakibatkan kos yang tinggi ataupun projek itu tak berjaya. Jadi biasanya kawalan-kawalan yang telah ditetapkan oleh pihak bertanggungjawab ini supaya memastikan dari segi keselamatan, lagi segi pematuhan undang-undang dapat dilaksanakan. Dari segi pemantauannya ataupun siapa yang jaga ni, biasanya setiap site tu ataupun di lapangan kerja tu ada seorang safety officer ataupun orang yang terlibat dengan bahagian perundangan akan memastikan projek tersebut akan mengikut mematuhi peraturan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan. Okey, seterusnya dari segi pelaksanaan. Okey, kejayaan pelaksanaan bergantung kepada tadilah perancangan ataupun kawalan yang teliti berpandukan kepada proses-proses pengurusan projek yang seimbang
dan bersepadu supaya pelaksanaan projek dapat diuruskan dengan betul dan teratur. Jadi kalau tadi perancangan dan kawalan tadi tidak dilaksanakan dengan baik atau teliti, sudah tentu pelaksanaannya juga tidak akan berjalan dengan baik. That's why pada awal sebelum projek itu dibangunkan, haruslah perancangan dan juga kawalan tadi haruslah dua proses ini haruslah dititik beratkan sebagai oleh pengurus projek agar masa dia melaksanakan projek tersebut mengikut proses-proses supaya proses pengurusan projek itu berjalan dengan baik dan dapat dilaksanakan dengan betul dan teratur. Dan yang terakhir, setelah ada permulaan pasti ada penamatan. Jadi pelaksanaan projek mempunyai tempoh tertentu daripada bermula dan juga tamat. Jadi setiap projek yang diuruskan dengan betul dan dikawal dengan baik akan dapat disiapkan dengan sempurna dan dapat digunakan sebagaimana yang kita rancang pada awal-awal tadi. Okey, kalau contoh nak buat sekolah, nak gunakan buat bengkel, maksud dia siap bengkel tu dan boleh digunakan oleh oleh orang yang berkepentingan tadilah. Okey. Jadi terdapat beberapa perkara lah dalam kita nak memenuhi ataupun mencapai keperluan dan harapan stakeholder. Okey. Maksud dia dalam kita nak memenuhi dan mencapai keperluan dan harapan stakeholder ini mestilah terdapat keseimbangan, balance dalam apa tadi aspek skop kerjanya, dari segi masanya, dari segi kosnya, dari segi kualiti dan juga risiko. Skop masa, kos, risiko dan juga kualiti ini haruslah mempunyai satu balance lah. Okay, maksud dia kalau kita ambil contoh dari segi masa, kalaulah stakeholder nak cepat, of course satu projek tu sebagai stakeholder kita nak perkara itu, projek itu dapat dilaksanakan dengan cepat. Tetapi bagi keperluan kita yang melaksanakan projek ini, kita harus mengikut kualiti yang harus kita buat, pematuhan undang-undang dan sebagainya. Of course dia mengambil masa sedikit. Jadi kedua-dua ni harus dibincang bersama dengan klien supaya projek yang kita hasilkan itu tidaklah terlalu lama dan tidaklah terlalu cepat. Okey, sampai mengabaikan kualiti, mengabaikan keselamatan dan sebagainya. That's why keseimbangan dari segi skop, masa, kos, kualiti dan risiko sangat amat diperlukan dalam kita memenuhi dan mencapai keperluan dan juga memenuhi juga harapan stakeholder kita. Jadi sebelum kita faham siapa yang dikatakan stakeholder tu. Stakeholder ni adalah orang-orang perseorangan ataupun organisasi yang terlibat secara aktif dalam projek atau pihak yang mempunyai kepentingan yang terlibat secara positif ataupun negatif dan boleh memberikan kesan kepada pelaksanaan projek atau penyiapan projek dengan jayanya. Jadi orang-orang ni dia terlibat secara aktif maupun dia ni tak aktif, tetapi dia boleh memberi kesan kepada projek tersebut. Ini yang dikatakan stakeholder. Jadi ada kategori stakeholder yang kita boleh tahu, antaranya yang pertama, pengurus projek tersendirilah, iaitu individu yang bertanggungjawab dalam menguruskan projek tersebut. Ini common lah, biasa berlaku. Tetapi klien atau pelanggan juga adalah stakeholder. Again, dia boleh jadi orang perseorangan maupun organisasi yang menggunakan produk ataupun hasil projek tersebut nanti. Okey, kalau contoh dia buat bengkel, dia buat sekolah, jadi pelajar pun adalah dia punya klien, penggunanya, kan, dan sebagainya lah. Dan juga organisasi pelaksana, orang yang melaksanakan projek tersebut, pekerja-pekerja yang terlibat secara langsung dalam melaksanakan kerja-kerja untuk projek tersebut. Okey, maksud dia juru bina, juru ukur, kan, pekerja-pekerja kontrak, pembinaan dan sebagainya. Itu pun dianggap sebagai stakeholder utama dalam projek tersebut.
Maksudnya kalau mereka ni tak buat, projek delay, projek tak dapat tak dapat ditamatkan dengan jayanya. Dan ada juga pembiaya ataupun sponsor. Ya, dia boleh jadi orang perseorangan ataupun kumpulan dalam organisasi pelaksana yang menyediakan sumber-sumber kewangan sama ada dalam bentuk tunai ataupun barangan projek. Kita ambil contoh seperti kita nak buat projek pembangunan surau ataupun masjid. Jadi orang yang menderma tu pun salah satu daripada pembiaya nak buat dana masjid tersebut. Jadi dia pun sepatutnya ada harus dilibatkanlah dalam pembinaan tersebut. Kalau contoh orang yang membiaya tu dia nak buat surau, patutnya ada hasil produk projek tersebut adalah surau. Tapi kalau dia biayai untuk buat surau tetapi dia bukan buat surau, of course dia memberikan satu keperluan yang tadi dibincang tu tidak memenuhi lah kehendak dia tu. Jadi ada empat stakeholder utama dalam projek, setiap projek tersebut. Pengurus projek, pelanggan, organisasi pelaksana dan juga pembiaya. Jadi kelas untuk kali ini cukup untuk saya terangkan sampai sini dulu. Nanti saya akan terangkan lebih detail lagi berkenaan dengan pengurusan projek dan bagaimana projek itu boleh kita susun mengikut task-task yang sesuai dan sebagainya. Ada lagi banyak istilah pengurusan projek yang akan saya terangkan dalam video yang akan datang. Jadi fahamkan dulu PowerPoint ni, fahamkan dulu apa yang saya terangkan berkenaan dengan projek, apa itu pengurusan projek, apa itu permulaan satu projek, perancangan projek tersebut, apa yang dikatakan kawalan setiap projek itu supaya boleh memudahkan pelajar-pelajar untuk faham bagi topik yang akan datang. Jadi saya rasa itu saja. Boleh jangan lupa untuk tonton, jangan lupa untuk subscribe, untuk like video ni. Semoga dia boleh membantulah pelajar-pelajar dalam memahami tajuk pengurusan projek ini. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.